Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dayang Azhar Sofia binti Jarojam, nombor matrik 198627 dan ahli kumpulan saya yang lain, Nur Ashikin binti Omar, nombor matrik 198730, Arina Nabila binti Nizam, nombor matrik 199122 dan Som Sofia binti Zulkifli, nombor matrik 199173 akan membuat perbentangan tentang projek hubungan etnik berkaitan dengan isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular. Terlebih dahulu, saya akan membuat penerangan ringkas berkaitan dengan isu tulisan Jawi ini yang telah berlaku di negara kita baru-baru ini. Pada akhir tahun 2019, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan untuk memperkenalkan tulisan Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kepada murid sekolah rendah tahun 4 di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan mulai 2020. Dan keputusan ini telah menerima bantahan daripada pelbagai pihak, termasuklah 17 persatuan Cina yang mana antaranya merupakan Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, yakni dikenali sebagai Dongzong. Mereka telah membantah penggunaan tulisan Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ini. Kami telah melakukan satu soal kaji selidik untuk menilai sejauh mana pengetahuan rakyat Malaysia tentang tulisan Jawi dan untuk melihat kepekaan serta pandangan rakyat Malaysia tentang isu tulisan Jawi ini. Seramai 61 orang responden terdiri daripada lelaki dan perempuan telah menjawab kaji selidik ini dan mereka daripada kaum Melayu, Cina, India dan juga kaum lain yang berumur daripada 18 hingga 40 tahun ke atas. Majoriti responden terdiri daripada kaum Melayu yang berumur sekitar 18 ke 25 tahun. Terdapat beberapa soalan yang kami utarakan di dalam kajian soal selidik tersebut. Untuk soalan pertama, soalan ini menanyakan tentang berapa caknakah anda akan isu tulisan Jawi yang berlaku di Malaysia baru-baru ini. Terdapat 5 skala jawapan daripada skala 1 hingga 5 untuk soalan ini. Skala 1, sangat tidak setuju. Skala 2, tidak setuju. Skala 3, neutral. Skala 4, setuju dan skala 5, sangat setuju. 33 daripada 61 responden telah memilih skala 4 sebagai jawapan untuk soalan ini. Yang mana kita boleh lihat untuk jawapan skala 4 merupakan jawapan yang paling ramai dipilih di kalangan responden. Manakala 18 responden yang lain telah menjawab skala 5, menjadikan skala 5 jawapan kedua dipilih di kalangan responden. Untuk skala 1 dan juga 2, masing-masing mempunyai jumlah responden yang sama, iaitu 2 responses. Adil sekali untuk skala jawapan skala 3, jawapan skala 3, seramai 6 daripada 61 responden memilih skala jawapan tersebut. Dapat kita simpulkan daripada jawapan-jawapan responden ini, kebanyakan rakyat Malaysia cakna akan isu tulisan Jawi ini. Dan ini menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia yang mengambil berat akan permasalahan yang timbul di negara kita. Hal ini kerana mereka ingin mempertahankan tulisan Jawi dengan mengambil tahu akan isu ini, memandangkan majoritinya mengenali dan mempelajari tulisan ini sejak di bangku sekolah lagi. Untuk soalan kedua, adakah anda berkebolehan untuk membaca tulisan Jawi? Untuk soalan ini terdapat 2 pilihan jawapan iaitu ya dan tidak. Daripada 61 orang responden, seramai 51 orang telah menjawab bahawa mereka berkebolehan untuk membaca tulisan Jawi. Manakala seramai 10 orang responden yang lain tidak mempunyai kebolehan untuk membaca tulisan Jawi. Disebabkan majoriti daripada responden terdiri daripada kaum Melayu, jadi kebanyakan kaum Melayu mempunyai kebolehan untuk menulis dan membaca Jawi dengan baik kerana telah diberi pendedahan awal. Manakala mereka yang tidak mempunyai kebolehan untuk membaca tulisan Jawi
adalah mereka yang berbangsa Cina, India dan lain-lain disebabkan oleh sistem pembelajaran di Malaysia menetapkan ia sebagai subjek tidak teras. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Nabilah binti Nizam dengan matrik nombor 199122. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan soalan ketiga. Pada pandangan anda, adakah pengenalan tulisan Jawi dianggap sama seperti pengenalan tulisan lain? Berdasarkan cartapai, 18 daripada 61 responden telah menjawab ya untuk soalan tersebut, manakala 43 responden menjawab tidak bagi soalan pengenalan tulisan Jawi dianggap sama seperti pengenalan tulisan lain. Jadi apa yang kita boleh ulaskan daripada jawapan soalan ketiga ini ialah tulisan Jawi telah memainkan peranan yang penting dalam masyarakat Melayu, sama ada sebagai alat komunikasi maupun medium pengembangan ilmu, terutamanya selepas kedatangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi juga tidak menjadi asing dalam kalangan masyarakat pada masa itu, mula dari raja, pembesar negara, ulama, sarga hinggalah kepada rakyat jelata. Hal ini kerana daripada raja sehinggalah kepada rakyat jelata, semuanya menggunakan tulisan Jawi dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, soalan keempat. Adakah anda tahu tulisan Jawi mempunyai bentuk tulisan yang sama dengan tulisan bahasa Arab? Daripada 61 orang responden, seramai 59 orang telah menjawab bahawa mereka mengetahui bahawa tulisan Jawi mempunyai bentuk tulisan yang sama dengan tulisan bahasa Arab. Manakala, seramai 2 orang responden menjawab mereka tidak mengetahui bahawa tulisan Jawi mempunyai bentuk tulisan yang sama dengan tulisan bahasa Arab. Tujuan kami meletakkan soalan ini ialah kami ingin menegaskan bahawa tulisan Jawi hanya mempunyai bentuk tulisan yang sama dengan bahasa Arab, namun tetap mengekalkan bahasa Melayu. Seperti di ulasan ini, walaupun tulisan Jawi mempunyai bentuk tulisan yang sama dengan tulisan bahasa Arab, hakikatnya tulisan Jawi ditulis mengikut bacaan bahasa Melayu. Malah, terdapat beberapa huruf yang dicipta di dalam tulisan Jawi tetapi tidak wujud pada bahasa Arab, iaitu V dan Ca iaitu C. Tulisan Jawi ditambah huruf-hurufnya mengikut tulisan bahasa Melayu, mengikut bacaan, cara baca bahasa Melayu. Soalan seterusnya, soalan kelima. Pada pandangan anda, adakah tulisan Jawi menjejaskan sensitiviti bagi mana-mana pihak? Soalan kelima ini adalah berkait dengan isu yang ingin kami ketengahkan melalui responden. Jadi soal jawab ini. Jadi jawapan responden, berdasarkan cartapai tersebut daripada 61 orang responden, seramai 54 orang tidak bersetuju bahawa tulisan Jawi menjejaskan sensitiviti bagi setengah pihak. Manakala, seramai 7 orang responden bersetuju bahawa tulisan Jawi boleh menjejaskan sensitiviti bagi setengah pihak. Ulasannya ialah, tulisan Jawi sebenarnya merupakan warisan Melayu, bahkan ia juga menggambarkan kesusasteraan, kesenian dan kebudayaan Melayu. Sehubungan dengan itu, kekangan yang timbul ini jelas membuktikan bahawa terdapat sebilangan pemikiran rakyat Malaysia yang masih tidak tahu tentang sejarah tulisan Jawi. Jadi, kami ingin menegaskan bahawa tulisan Jawi dan orang Melayu merupakan satu jiwa kerana ia telah diamalkan daripada sejak dahulu lagi sehingga sekarang. Oleh itu, tulisan Jawi sepatutnya tidak menjejaskan sensitiviti bagi mana-mana pihak kerana ia hanyalah persepsi rakyat Malaysia yang sama ada mereka ingin mengadaptasikan tulisan Jawi ini dalam kehidupan seharian mereka ataupun tidak, kerana sebuah tulisan hanyalah sebuah tulisan. Soalan terakhir ialah soal bagi penerangan saya, iaitu soalan ke-6. Adakah anda bersetuju bahawa tulisan Jawi boleh mempengaruhi murid-murid memeluk agama Islam? Jadi daripada 61 orang responden, seramai 51 orang telah menjawab bahawa mereka tidak bersetuju bahawa tulisan Jawi boleh mempengaruhi murid-murid memeluk agama Islam. Manakala seramai 10 orang responden bersetuju bahawa tulisan Jawi boleh mempengaruhi murid-murid memeluk agama Islam. Jadi, daripada soalan ini, kami ingin melihat persepsi rakyat Malaysia yang mengatakan bahawa betul ke
tulisan Jawi boleh mempengaruhi murid-murid memeluk agama Islam. Di sini kami ingin menegaskan bahawa seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, tulisan Jawi hanyalah sebuah tulisan dan ia bergantung pada rakyat Malaysia sama ada mereka ingin mempelajari tulisan tersebut ataupun tidak. Dan ulasan daripada soalannya ialah, hakikat tulisan Jawi adalah berdasarkan sebutan bahasa Melayu dan mempunyai kebolehan tulisan Jawi tidak bermaksud dapat memahami bahasa Arab walaupun mempunyai bentuk tulisan yang sama kerana dua bahasa tersebut adalah sangat berbeza. Jadi, seperti saya ingin tegaskan bagi kesimpulan pada penerangan saya, tulisan Jawi hanyalah sebuah tulisan dan sekiranya dapat mereka mempelajari tulisan Jawi dan mengamalkan dalam kehidupan seharian, itu hanyalah merupakan ilmu bonus kepada mereka. Jadi, mereka hendaklah mengambil peluang ini dan mengatakan bahawa tulisan Jawi tidaklah mempengaruhi murid-murid memeluk agama Islam. Kerana sebuah tulisan hanyalah sebuah tulisan. Assalamualaikum, saya Nur Ashikin binti Omar. Saya akan menyambung semula pembintangan ini. Untuk soalan yang ketujuh, adakah anda berpendapat bahawa penentangan tulisan Jawi di sekolah-sekolah vernacular disebabkan oleh masalah hubungan kaum di Malaysia? Daripada 61 orang responden, seramai 41 orang bersetuju bahawa penentangan pengenalan tulisan Jawi di sekolah-sekolah ini adalah disebabkan oleh masalah hubungan kaum. Manakala seramai 19 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Jadi, lebih daripada separuh responden telah bersetuju bahawa penentangan ini adalah disebabkan oleh masalah hubungan kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kepelbagaian kaum ini mungkin menjadi punca berlakunya isu ini kerana terdapat fahaman yang berbeza-beza bagi setiap kaum. Untuk soalan yang seterusnya iaitu soalan yang ke-8, secara peribadi adakah anda merasakan isu ini secara tidak langsung menjejaskan hubungan antara kaum? Sebanyak 50.8% yakni mewakili 31 daripada 61 responden telah memilih tidak bagi soalan ini, manakala baki 49.2% iaitu 30 orang responden telah memilih ya sebagai jawapan untuk soalan ini. Perbezaan peratusan yang ditunjukkan ini adalah sangat tipis. Hanya lebih seorang responden sahaja untuk jawapan tidak bagi soalan ini. Majoriti rakyat Malaysia beranggapan bahawa isu tulisan Jawi ini tidak menjejaskan hubungan antar kaum. Isu ini berbangkit pada asalnya adalah daripada parti politik yang sengaja membesar-besarkannya. Ini berkemungkinan kerana berlakunya sedikit perselisihan faham yang terjadi di media sosial antara kaum. Soalan yang seterusnya, soalan ke-9, adakah anda bersetuju bahawa pembelajaran tulisan Jawi ini perlu diteruskan sebagai pengetahuan baru di sekolah-sekolah? Sebanyak 96.7 responden telah bersetuju bahawa pembelajaran tulisan Jawi perlu diteruskan di sekolah-sekolah ini, manakala sebanyak 3.3% responden tidak bersetuju untuk pembelajaran tulisan Jawi ini diteruskan di sekolah-sekolah ini. Pembelajaran tulisan Jawi ini juga bukan satu pembelajaran komprehensif untuk menguasai Jawi dan tiada pentaksiran yang akan dijalankan bagi tulisan tersebut. Hanya terdapat 2 orang sahaja yang tidak bersetuju dengan pembelajaran tulisan Jawi ini diteruskan. Hal ini demikian kerana kemungkinan mereka merasakan bahawa pembelajaran ini bukanlah satu keperluan kepada rakyat Malaysia. Assalamualaikum, saya Sum Sofia akan meneruskan pembentangan kumpulan di soalan yang ke-10. Soalan ini berbunyi, apakah pandangan anda tentang isu tulisan Jawi ini? Soalan ini diberikan dalam bentuk subjektif supaya responden dapat memberikan pandangan dan pendapat masing-masing. Ini adalah beberapa koleksi jawapan yang telah dikumpul daripada pendapat responden-responden. Dan ini adalah jawapan yang telah dipilih untuk dijadikan kesimpulan dalam pembentangan kita. Jawapan pertama yang diberikan oleh responden iaitu isu ini berlakunya bukanlah disebabkan permasalahan perkauman di Malaysia,
Akan tetapi, permainan politik yang menyumbang kepada isu ini terjadi. Kita dapat lihat bahawa wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Oleh itu, isu ini perlu ditangani secara berhemah oleh pihak akademik dan tidak perlu diputarbelitkan oleh ahli politik yang secara tidak langsung akan mewujudkan ketegangan antara kaum dan bangsa di Malaysia. Seterusnya, ada juga responden yang berfikir bahawa tulisan Jawi ini boleh dianggap sebagai mempelajari seni budaya. Tetapi ada juga responden yang berfikir bahawa tulisan Jawi hanya perlu dipelajari oleh orang beragama Islam sahaja. Seperti yang kita tahu, berbagai etnik dan bangsa yang berada di Malaysia, maka kita perlulah menghormati seni budaya masing-masing. Mereka juga boleh menganggap bahawa pembelajaran tulisan Jawi ini sebagai satu ilmu tambahan. Seterusnya, tulisan Jawi amat penting untuk memartabatkan tulisan yang telah digunakan pada zaman Kesultanan Melayu. Walau bagaimanapun, ada responden yang memberikan pendapat dari segi yang negatif, iaitu penerapan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan kebangsaan adalah tidak relevan dan penting kepada kehendak semasa. Ini adalah kerana ia tidak memberi sebarang faedah kepada mereka. Walau bagaimanapun, tulisan Jawi merupakan salah satu warisan Melayu yang sepatutnya dipelihara. Penggunaan tulisan Jawi seharusnya diteruskan menjadi sebuah tulisan khas dan formal dalam persuratan kerana pada masa dahulu tiada masalah perkauman dengan penggunaan tulisan Jawi. Seterusnya, punca berlakunya isu tulisan Jawi di Malaysia. Terdapat 4 punca. Yang pertama, sebahagian pihak mendakwa bahawa pengenalan tulisan Jawi di sekolah vernakular berkait dengan langkah Islamisasi. Ini adalah mereka berfikir bahawa tulisan Jawi maka Islam. Ia adalah berbeza. Seterusnya, rakyat Malaysia tidak memahami konsep atau dasar negara. Hal ini demikian kerana mereka tidak sepenuhnya memahami sejarah negara. Yang ketiga, kerajaan lambat mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah ini telah menyebabkan isu tulisan Jawi semakin rancak. Yang terakhir, perkembangan teknologi semasa seperti media sosial memudahkan lagi rakyat Malaysia memberi pandangan dan menyebarkan kebencian dan fitnah tentang isu ini. Ada beberapa pengguna media sosial yang memberikan pendapat yang negatif dan telah meracuni pemikiran anak-anak muda. Seterusnya, kita beralih kepada kesan isu pembelajaran tulisan Jawi. Yang pertama, iaitu masalah perkauman. Dari segi kesan terhadap sosial di mana kita dapat lihat bahawa wujudnya salah faham dan buruk pandangan terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Sikap perkauman ini akan memecah belahkan kaum, bukan sahaja memberi kesan dalam jangka masa yang pendek, namun turut memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, ia mungkin akan membawa keancaman kepada struktur sosial di Malaysia dan rakyat tidak akan dapat hidup aman lagi. Selain itu, kesan isu pembelajaran tulisan Jawi juga berkait dengan permainan politik. Kesan pengenalan tulisan Jawi telah dijadikan bahan permainan politik oleh pihak tertentu. Isu ini berlakunya bukanlah disebabkan permasalahan perkauman di Malaysia, akan tetapi permainan politik yang menyumbang kepada isu ini terjadi. Oleh itu, isu ini akan membuat ahli politik mengambil kesempatan untuk mendapat undian majoriti. Maka ahli politik tertentu akan memonopoli undian melalui tarikan kaum dan bangsa. Ini adalah krisis yang paling besar yang mungkin terjadi. Sudah tiba masanya bangsa Melayu ataupun Malaysia mempunyai lambang dan simbol identiti bahasa dan bangsa tersendiri, iaitu sama ada dari tulisan Jawi ataupun tulisan Melayu. Namun bukanlah satu kerja yang mudah untuk mengangkat martabat tulisan Jawi yang semakin terpinggir ini. Yang terakhir, sejarah Kesultanan Melayu merupakan kesan kepada isu pembelajaran tulisan Jawi juga. Isu ini berkaitan pengenalan tulisan Jawi telah mendapat sambutan yang kurang daripada beberapa rakyat Malaysia. Hal ini demikian kerana
akan menyebabkan mereka tidak menganggap bahawa sejarah Kesultanan Melayu adalah penting. Sejarah negara perlu difahami dan diambil iktibar supaya sejarah lama tidak berulang. Hal ini berlaku kerana mereka kekaburan terhadap kedudukan tulisan Jawi sebagai warisan agung yang ditinggalkan untuk mereka sebagai anak jati. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahu, pada zaman dahulu, Residen British pertama J.P. Roger turut menggunakan tulisan Jawi dalam suratnya kepada Sultan Ahmad XII disebabkan tulisan Jawi ini merupakan tulisan utama pada waktu itu. Daripada kesimpulan yang telah dilakukan daripada pembelajaran isu tulisan Jawi ini, kita dapat menyimpulkan bahawa pengajaran daripada isu tulisan Jawi ini ialah rakyat mestilah celik dengan perkembangan isu semasa agar tidak dijadikan mainan oleh sebilangan ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Pihak kerajaan, terutamanya dari Kementerian Pendidikan, hendaklah memainkan peranan mereka dengan menganjurkan kempen mempelajari tulisan Jawi dengan membuka penyertaan tanpa mengira kaum dengan tujuan untuk mencungkil minat mereka, di samping dapat memupuk rasa kasih tanpa mengira kaum dengan memberikan peluang keemasan ini kepada mereka yang berminat. Tulisan Jawi ini ialah setiap rakyat mempunyai peranan masing-masing dan sebuah tulisan bukanlah penghalang kepada kemajuan negara kerana tulisan Jawi adalah daripada bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan negara Malaysia sendiri. Oleh itu, setiap rakyat yang berminat untuk mempelajari tulisan tersebut hendaklah berani untuk mengambil peluang ini, dan bagi mereka yang tidak berminat, jadilah rakyat yang matang dan bertanggungjawab demi memelihara keamanan negara yang telah kita nikmati selama ini. Sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.